Bila dunia di tangan, kita boleh bagi-bagi. Akhirat tu kita simpan di hati, kita pegang tu. Itu satu pahaman. Tetapi, dengar biarlah ada dunia di tangan. Kalau dunia tak ada di tangan, macam mana kita nak bagi-bagi, betul tak? Jadi carilah bagi. Asalkan kereta kita apa saja jadi alat, bukan jadi matlamat. Ini penting untuk kita selamatkan. Seperti mana kita selalu baca surah Al-Asr, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa hanya 4 golongan saja yang di dalam keuntungan. Yang lain semua dalam kerugian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, yang beramal soleh, dan pesan memesan dalam kebenaran, dan pesan memesan dengan kesabaran. Jadi aim kita ataupun target kita di dunia ini, kita tidak mahu kita berada dalam kerugian. Fitrah hati kita senantiasa nak dalam keuntungan. Sebab itu perlu kita berjuang sungguh-sungguh, memastikan sungguh-sungguh bahawa kita sentiasa berada dalam 4 golongan ini. Pertama, orang yang beriman. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Amal soleh itu apa? Bukan setakat solat saja, bukan setakat puasa saja, bukan setakat zakat, tetapi segala perbuatan kita yang kita niatkan kerana Allah, dan jalan yang kita lakukan ataupun kaedah kita lakukannya itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kerugian. Memasak, menjahit, mengemas rumah, selagi kita niatkan kerana Allah, dan yang kedua, kaedahnya mengikut jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dikira amal soleh. Maka kita tidak akan rugi. Yang keduanya, kita senantiasa nak pesan memesan dalam perkara-perkara kebenaran. Artinya, apa yang kita cakap selalu mesti dalam daerah kebenaran. Maksudnya, menyuruh yang ma'ruf, kita melarang daripada yang mungkar. Ingatkan anak-anak kita tentang solatnya, ingatkan anak-anak kita tentang auratnya, ingatkan anak-anak kita, sahabat-sahabat kita tentang kebaikan-kebaikan yang perlu dilakukan. Tak cukup, kita perlu juga ingatkan anak-anak kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita agar tidak melakukan kemungkaran. Jadi selagi kita menyuruh kepada kebaikan dan mengingatkan tentang kemungkaran, itu yang dikatakan kita menyuruh dalam kebenaran. Yang keempat, kita mesti dalam kesabaran. Kalau kita nak menyampaikan, kalau kita nak mengingatkan siapa saja, perlukan kesabaran. Sebab membina mengambil masa, meruntuh sekelip mata. Apa maksudnya? Membina kalau nak buat kebaikan ni ambil masa. Sikit. Kalau kita ingat perjuangan para rasul dulu, contohnya Nabi Nuh AS. Berapa tahun agaknya dia berdakwah? 950 tahun. Ada 40 keluarga saja yang beriman. Nabi Isa AS hanya 20 orang saja yang mengikutnya. Jadi kita tak dapat nak mencapai satu kejayaan, kita buat secara, orang kata, secara mendadak saja nak capai, tak. Kita kena lakukan secara beransur-ansur. Ingat. Kerana membina mengambil masa. Tetapi meruntuh sekelip mata. Kalau kita nak buat kejahatan, sekejap je. Dah boleh dah. Betul Sebab itu selalu pegang dalam hati kita, kalau kita nak buat kebaikan, dia penat, dia letih. Tetapi kebaikan yang kita buat dengan kepenatan itu, penat dan letihnya akan hilang
tapi pahalanya kekal. Pahalanya kekal. Manakala kalau kita melakukan kejahatan, seronok, ya, indah. Sebab kejahatan tu suatu yang disukai oleh hawa nafsu. Contohnya, ya, kita nak bagi masa kejap je dalam ruang ini. 1 jam lebih kurang dalam ini. Payah, letih. Tapi kalau kita nak layan satu filem Hindustan ke, satu kita nak benda-benda yang lara, ambil masa, betul. Ambil masa, tapi tak terasa. Kenapa? Seronok. Dengar, kalau kita letih melakukan kebaikan, keletihannya hilang, tapi pahalanya kekal. Kalau kita melakukan kejahatan atau kelalaian, seronoknya hilang, tapi dosanya kekal. Seronoknya hilang, kejap aja. Tapi dosanya kekal. Jadi inilah yang digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Nanti masa-masa ni akan datang. Allah datangkan masa-masa dalam hidup kita ni di padang mahsyar kelak. Seolah-olah saya nak dapat mudahkan perbincangan ni macam kotak-kotak masa. Masa kita dalam ni ada kotak-kotak dia datang. Ada kotak masa tu kita buka, semua amal kebaikan. Seronoklah kita. Dalam tu semua kebaikan yang kita nampak, hadir dalam majlis ilmu, memberi nasihat, beramal soleh, bantu orang dan sebagainya. Alhamdulillah. Itu satu kotak masa. Satu kotak masa lagi kita buka penuh dengan kejahatan. Waktu tu menyesal. Kenapalah aku buat macam ni? Kenapalah aku buat macam ni? Masa hidup sementara saja. Tapi yang kita tengok tu, dah waktu tu semua penuh dengan kejahatan. Datang lagi satu kotak masa, kita buka kosong. Tak ada apa-apa. Itu pun menyesal. Apa? Yang kita tak buat kebaikan. Yang lalai dan sebagainya. Yang lara dan sebagainya. Jadi, insya-Allah, mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam tadi 4 golongan. Iman, beriman, beramal soleh, pesan memesan dalam kebenaran, pesan memesan dalam kesabaran. Ya. Yang bahagian pertama, nombor 1, nombor 2 tu iman dan amal soleh, itu ibadah nama dia. Iman dan amal soleh masuk dalam ibadah. Manakala pesan memesan dalam kebenaran, pesan memesan dalam kesabaran itu, ini yang dimasukkan jiwa da'i. Jiwa da'i ini jiwa dakwah. Jangan kata pendakwah ni hanya ustaz-ustaz saja. Salah pandangan tu. Pendakwah ni hanya da'i ini program-program da'i itu yang bukan. Setiap kita adalah pendakwah. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, bila dalam majlis ilmu hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Jadi kita ni semua jiwa da'i. Kena macam tu. Bila kita dalam jiwa da'i, insya-Allah kita tak rugi. Kita akan selamat dan menyelamatkan. Jiwa da'i itu apa? Pesan memesan dalam kebenaran, pesan memesan dalam kesabaran. Itu jiwa da'i, insya-Allah. Jadi pagi ini kita dalam majlis inilah pesan memesan dalam kebenaran dan kesabaran. Alhamdulillah, insya-Allah. Supaya dengannya insya-Allah kita bawa je jiwa da'i ini ke mana-mana. Bawa aja. Ketika kita bermuamalat ataupun berkomunikasi, berinteraksi dengan siapa saja, jiwa da'i ini bawa. Sembang-sembang sikit, orang jual, kita beli nasi lemak kan. Kalau boleh masukkan jiwa da'i itu. Pesan-pesan dan kebenaran. Insya-Allah berkat contoh insya-Allah berkat berniaga, kalau kita nasi lemak sedap, berkat, insya-Allah niatkan kerana Allah. Itu dah sampai dah. Apa saja kita buat tu, masukkan elemen-elemen dakwah itu. Insya-Allah bila kita masuk elemen dakwah itu yang dikatakan jiwa da'i tadi. Sentiasa kita menghidupkan kebaikan dan kebenaran. Sebab apa kita perlu jadi 4 golongan ni? Kerana hidup ni keras. Hidup ini keras. Sebab itu dikatakan dalam surah Al-Balad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maksudnya apa?
diciptakan manusia itu dalam susah payah. Banyak ulama tafsir mengatakan susah payah ni apa? Mengandung susah payah. Betul. Dilahirkan penuh masa tu, kemudian dalam kehidupan ni kita diuji, itu yang susah payah. Ada lagi susah payah kerana hidup ini, ya, di dunia ini, hidup kita ni tak bebas. Tak bebas. Kita sentiasa terikat dengan Allah. Itu yang dikata, laqad halaqnal insana fi kabad. Kerana apa? Dunia ini, ya, dikatakan, ya, orang mukmin hidup di dunia ini macam hidup dalam penjara. Ad-dunya sijnun mukminin. Ya, dunia ini penjara kepada orang kafir, kepada orang mukmin. Kenapa penjara? Kita tak boleh buat suka-suka kita. Ada hukum hakam, ada syariat. Nak buat halal atau tidak, wajib atau tidak, baru boleh buat. Ya, yang ini sunat boleh buat, yang ini harus boleh buat, yang ini haram tak boleh. Yang ini makruh, Allah tak suka. Jadi ada saja peraturan-peraturan yang mengikat kita. Itu yang dikatakan dalam penjara. Satu lagi, maksud sijnun mukminin itu, penjara orang mukmin itu, kerana di dunia ni kita akan sentiasa diuji. Betul tak? Jadi kalau kita di penjara, semua kekurangan, betul. Penjara bukan syurga. Pernah masuk penjara? Tak pernah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh tengok orang dalam penjara ni macam mana, terhad dan sebagainya. Begitu. Jadi pengalaman ini menyebabkan kita ada kekuatan. Bagaimana nak hidup dalam penjara ni? Tadi menjadi 4 golongan tadi. Itu. Pertama, ibadah. Yang kedua, jiwa da'i, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika diriwayatkan oleh Syekh Ali Sabuni, orang ni ulama Madinah, lahir 1928 agak. Syekh Ali Sabuni ni, kalau kita tengok muka dia, wajah dia, memang kita rasa mengingatkan kepada Allah. Dia kata, dia menceritakan satu kisah bagaimana seorang perempuan, seorang isteri, diuji dalam rumah tangganya. Oleh siapa? Oleh suaminya. Suami tak pernah faham dia. Suami, dera emosi dia. Macam-macam lah. Penderaan bukan saja penderaan fizikal, betul tak? Ada penderaan dalam bentuk emosi. Bertahun-tahun. Akhirnya, wanita ini tak tahan. Dia mengambil keputusan untuk lari daripada rumah. Tak tahan sangat dengan suami. Bila lari keluar daripada rumah tu, dekat waktu maghrib. Bila waktu maghrib, azan bergema, dia pun pergi solat. Kebetulan, saya kata kebetulan, tapi sebenarnya tak ada kebetulan. Adalah Allah nak bagi hidayah pada perempuan ini. Imam lepas baca Fatihah, baca surah Al-Balad. Laqad halaqnal insana fi kabad. Gitu. Oh, aku ni hidup di dunia dengan susah payah. Terasa dia masa solat tu. Terasa. Lepas solat dia fikir kan, kalau duduk dengan suami, kesusahan-kesusahan. Kalau aku lari ke tempat lain, rumah ibu ke, rumah bapa ke dan sebagainya, akan aku hadapi susah juga. Tapi aku susah dalam kederhakaan. Kerana lari daripada rumah tu, satu dosa besar pada seorang isteri. Betul. Jadi, pergi mana pun susah juga. Tapi dalam keadaan redha Allah. Tapi kalau aku pergi tempat-tempat yang lain, susah juga. Tapi, Allah tak redha. Sebab tinggalkan rumah, keluar daripada rumah. Jadi, laqad khalaqnal insana fi kabad itu masuk ke dalam hati dia. Jadi, tidak ada orang kata keseronokan, kegembiraan yang abadi di sini. Sini dunia, betul. Mesti ada kepahitan, mesti ada kepedihan, betul. Walaupun cuba digambarkan dalam media sosial, kalau kita baca dalam media sosial ni, semua tentang seolah-olah nak menggambarkan dunia macam syurga, macam syurga, betul tak? Apalagi kalau kita layan, minta maaf, pagi ni saya terpaksa buat contoh filem Hindustan, betul tak? Dia punya macam syurga tu. Ni macam ni makan, lepas tu dia menyanyi, menari tu, seolah-olah digambarkan semua tu dalam keadaan syurga. Jadi lara kita. Dalam media sosial ni, orang nak berbangga-bangga dengan apa? Rupa. Orang nak berbangga-bangga dengan apa? Kaya.
Orang nak bangga dengan apa? Nama, populariti dan sebagainya. Semua tu habaan mansura saja. Macam debu-debu yang tak ada nilai di sisi Allah. Jadi kita pegang insya-Allah. Jadi sebab itu ketika hidup di dunia ni kita nak terbang ke daerah tinggi, menuju daerah tinggi. Inilah ya sebagai mukadimah perbahasan kita dalam buku seperti air mengalir. Sekarang muka surat 64. Daripada kolam-kolam nurani saya masukkan tajuk terbang menuju daerah tinggi. Apa maksud daerah tinggi? Daerah tinggi ini maksudnya daerah yang mulia. Daerah yang nilainya subhanallah lebih hebat daripada dunia. Daerah tinggi ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hampir-hampir bercerai nyawa daripada jasad baginda. Rasulullah kata apa? Rafiqil a'la, Rafiqil a'la. Rafiqil a'la maksudnya teman daerah tinggi, teman daerah tinggi. Itu. Salah kalau kita kata ucapan terakhir Rasulullah ummati ummati, tak betul. Ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diambang sakaratul maut ialah apa dia? Rafiqil a'la, Rafiqil a'la, teman daerah tinggi, teman daerah tinggi. Maksud teman daerah tinggi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan teman daerah tinggi. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kalau aku boleh mengambil seorang kekasih, nescaya aku akan mengambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Rasulullah kata, kalau aku boleh ambil seorang kekasih, nescaya aku ambil Abu Bakar As-Siddiq sebagai kekasihku. Tetapi kekasihku yang sejati ialah teman daerah tinggi. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah SAW dikenali sebagai Habibullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Maksudnya dalam hati Rasulullah kekasih nombor satunya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah dengan kematian seorang demi seorang orang kesayangannya. Siapa dia? Mula-mula meninggal ayahnya, betul. Belum dilahirkan lagi dah meninggal. Kemudian setelah Rasulullah umur 6 tahun, ibunya. Kemudian bapa saudara, datuknya, kemudian bapa saudaranya, kemudian isterinya, kemudian anak-anaknya, semua meninggal. Kerana apa? Kata para ulama adalah untuk mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah meletakkan Allah menjadi cinta nombor satunya. Macam kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, betul? Nabi Ibrahim nak sangat anak. Sehingga bila anak dah dapat Ismail, sayang sangat dengan Ismail. Ditinggalkan di Mekah. Nabi Ibrahim kembali balik ke Palestin, tinggalkan di padang pasir kontang, betul Siapa? Siti Hajar dan Ismail. Sebab Allah didik tu supaya jangan meletakkan Siti Hajar dan Ismail sebagai cinta nombor satu. Balik kemudian tengok Nabi Ismail dah besar, datang perintah supaya sembelihkan pula Nabi Ismail. Jadi ini pengajaran bagi kita, ialah iman para rasul begitulah diuji, betul? Tapi iman kita ni kadang-kadang ada pergeseran antara kita dengan suami kita, ada pergeseran kita dengan anak-anak kita, ada pergeseran kita dengan jiran-jiran kita. Supaya apa? Pergeseran-pergeseran itu adalah kekeruhan-kekeruhan kita dalam mencintai makhluk. Sebab dalam mencintai makhluk pasti ada kekeruhan, tetapi yang jernih sepanjang masa ialah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sedang mendidik kita untuk mencintainya. Ini kita kata. Subhanallah, cuba tengok bawah tu. Kita baca antara syarat untuk terbang ke daerah tinggi adalah dengan melepaskan dunia dan manusia yang membelenggu sayapmu. Kalau kita, ini kalimah apa? Kalimah metafora. Kita nak terbang ke daerah tinggi.
Bila kita nak terbang ke daerah tinggi, kena guna sayap. Tapi sayap kita diikat. Diikat oleh apa? Oleh dunia dan manusia. Dunia, cinta. Cinta dunia. Ya, kita tak boleh nak pergi ke daerah tinggi ni sebab cinta sangat dengan dunia. Ya, tak boleh berpisah dengan dunia. Ya. Kalau kita nak berkorban, inilah penghalang kita. Betul. Dunia ni apa? Dunia ni nanti saya pernah, dunia ni suatu yang tidak membawa ke akhirat. Kereta kita boleh jadi dunia kalau dia tidak membawa ke akhirat. Kalau kereta kita bawa kita ke masjid, kalau kereta kita bawa kita ke tempat-tempat yang baik, itu bukan dunia, walaupun nampak dunia. Boleh faham ya? Itu akhirat. Apa definisi dunia? Dunia ni yang perkara yang tak membawa ke akhirat. Itu kata Imam Ghazali. Tapi kalau rumah kita bawa ke akhirat, kita jadikan rumah kita ni baiti jannati, ya, tempat kita didik anak-anak kita, tempat kita beribadah. Rumah tu jadi akhirat, bukan jadi dunia. Boleh faham maksud saya? Ya. Jadi, subhanallah, walaupun amalan akhirat, tapi kalau kita niatkan kepada manusia, itu pun bukan amalan akhirat. Boleh faham ya? Contohnya solat duha. Kalau kita solat duha, yang utamanya kita nak dekat dengan Ar-Razzaq. Bukan dengan rezeki. Ar-Razzaq tu siapa? Nama Allah. Maksudnya, kita bersolat duha untuk akrab dengan Allah. Bukan kita solat duha kerana rezeki. Boleh faham ya? Kalau tak, saya bawa contoh. Antara hadiah dengan pemberi hadiah. Rezeki itu hadiah. Pemberi hadiahnya Allah. Jadi kita solat duha untuk dapat apa? Untuk dapat keredaan pemberi hadiah. Bila pemberi hadiah dah redha kita, dia bagilah hadiahnya. Betul tak? Bukan kita solat duha tu nak hadiah. Itu faham. Macam mana? Kadang-kadang kita tertukar begitu. Jadi, hingga dengan itu, kita kaya, kita tak dapat rezeki ke, kita yang penting Allah tu jadi matlamat. Ini menjawab baru ni isu yang dikatakan kau semayang duha pun kau tak kaya-kaya. Kau semayang duha banyak pun kau tak kaya. Kau tak ini. Aku tak semayang duha pun tapi kaya. Jadi ini menunjukkan bahawa kita bukan semayang duha untuk kaya. Tapi kita semayang duha untuk dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila kita akrab dengan Allah, insya-Allah Allah akan jadi jaga kita. Jangan takutlah. Allah akan jamin rezeki kita. Dalam hadis kata, ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Betul tak? Nabi Ibrahim, dia sembelih Nabi Ismail, anak yang dia sangat cinta. Dia dapat apa? Dia dapat, subhanallah, dia dapat Allah ganti dengan kibash yang gemuk. Kibash dapat. Nabi Ismail selamat. Akhirnya Nabi Ismail, anaknya dilantik menjadi Rasul pula. Betul? Jadi jangan takut. Kalau kita berkorban untuk Allah, Allah akan bagi balasan. Walaupun bukan untuk itu kita berkorban. Betul tak? Kita berkorban untuk Allah. Tapi bila kita berkorban untuk Allah, Allah akan jaga kita. Itu penting. Boleh faham maksud saya? Jadi tekad sajalah. Subhanallah. Ini Okey. Ungkapan ini kerap diperkatakan. Tengok paragraf yang pertama. Ungkapan ini kerap diperkatakan. Diri kita 5 tahun akan datang ditentukan oleh 2 perkara. Pertama, buku apa yang kita baca. Kedua, dengan siapa kita bergaul. Ini saya dah terangkan pada hari yang pertama lagi. Pengaruh orang yang berada di sekeliling kita sangat besar terhadap kejayaan atau kegagalan kita. Jika tidak, masakan Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang itu bergantung kepada agama teman rapatnya. Maka hendaklah kalian perhatikan siapa kita berteman. Ini penting. Saya nak bagi tahu bahawa kita ni sangat terpengaruh dengan siapa yang rapat dengan kita. Circle kita ataupun network kita. Betul Jadi kalau kita nak tengok agama seseorang itu, tengok kawan dia. Siapa kawan dia? Kalau kawan dia, kawan yang membawa ke arah yang lara, kawan yang membawa ke arah yang tidak sihat, maka itulah agama kita. Itulah tahap agama kita. Boleh faham maksud saya? Sebab itu, kalau kita nak jadi baik, dengar kalau kita nak jadi baik,
kita perlu jarakkan daripada orang-orang yang tidak baik. Satu syarat. Ya, itu istilahnya kalau dalam saya tuliskan kill your darling. Kill your darling. Darling siapa? Orang yang kita cinta. Macam tadi, ya, Nabi Ibrahim menyembelih darlingnya. Siapa dia? Nabi Ismail. Itu darling dia. Jadi sembelihkan darling itu. Kill your darling. Ya. Dengan ini insya-Allah baru kita boleh terbang ke daerah tinggi tadi. Jadi bukan saja Nabi Ibrahim ada Ismailnya, kita juga ada Ismail kita. Ibu-ibu, kakak-kakak, apa yang paling kita cintai dalam hidup ni? Cuba tanya. Apa yang paling kita cintai? Itulah Ismail kita. Yang itulah yang patut kita korbankan untuk terbang ke daerah tinggi. Begitu. Ini ya. Nanti kalau ada apa-apa bertanya ya. Sehingga dikatakan kalau kawan yang baik itu, kita kata, oh itu best friend saya lah. Ya, itu kawan baik saya lah. Daripada dulu, saya kawan dengan dia. Daripada kecil sampai sekarang, kawan baik saya. Tengok ya. Baik itu istilah siapa? Baik itu ukuran siapa? Kalau dia baik dengan kita, dengar ya. Tapi kalau kita tak solat, kita tidak tutup aurat, kalau kita tidak ada akhlak, dia tidak pernah mengingatkan kita. Yang awal saya kata, watawasaw bil haq, watawasaw bisawab, itu bukan baik. Itu bukan baik. Boleh faham ya? Ya. Orang kata punya baiklah dia, duit 10 sen, ya, boleh kerat 2. Maksudnya sangat akrab dengan kita. Tapi kalau kita tak solat, kalau kita tak ada, dia tak pernah mengingatkan kita. Maka itu bukan baik dalam arti kata yang sebenarnya. Boleh faham maksudnya? Jadi sebab itu dikatakan ambil musuh yang bijak lebih baik daripada kawan yang jahil. Musuh yang bijak lebih baik daripada kawan yang jahil. Jadi kita sama-sama tuntut ilmu ini untuk apa? Untuk tidak jahil lah. Sebab kalau kita jahil, minta maaf sikit dengan anak kita pun, kita boleh merosakkan anak kita dalam keadaan kita sayang dia. Sebab kita tak ada ilmu. Masih ingat lagi kisah ataupun filem Anakku Ustaz Ali? Anakku Ustaz Ali sayang tak ayah pada anaknya? Sayang. Dia bagi semua anak dia. Apa dia? Sayang tak? Sayang. Tetapi kerana kejahilan dia merosakkan anak. Betul? Begitu juga. Sebab itu kita kena ada ilmu dan berkawan dengan orang-orang yang berilmu. Yang sama-sama mengingatkan kita. Ini penting. Ya, cuba tengok. Ya. Artinya kawan yang baik akan mendorong kita melakukan kebaikan. Ini muka surat 65, tengok Artinya kawan yang baik akan mendorong kita melakukan kebaikan. Begitulah sebaliknya, kawan yang jahat akan mendorong kita melakukan kejahatan. Antara syarat kita berjaya adalah dengan melepaskan kawan-kawan yang menghalang kita mencapai kejayaan. Itu yang kata. Antara syarat kita nak bahagia ni, kita kena lepaskan kawan-kawan kita yang menghalang kita daripada kejayaan. Kejayaan ni ditafsirkan apa dulu? Apa tafsiran kejayaan? Tulis kalau lupa. Tafsiran kejayaan kita, hayya alal falah. Kalau disebut dalam Al-Quran, al-falah saja dikaitkan dengan syurga. Itu je. Dikaitkan dengan syurga. Jadi, kejayaan kita yang sebenar apabila dua-dua kaki kita berada di dalam syurga. Itulah kejayaan yang sebenar. Jadi, sebab itu, subhanallah, kita mesti melepaskan kawan-kawan kita. Ini. Contoh. Saya nak buat contoh lah supaya nampak. Kalau kawan kita tak baik, katalah kita susah hati. Sekarang saya ni susah hati lah. Kerana apa? Saya ada hutang. Saya ada hutang, tak dapat balas. You tahu tak? Ada orang, ini kita boleh buat pinjaman. Pinjaman kat Along, boleh nanti kita bayar. Nampak tak? Dia bagi satu solution yang dalam keadaan kita nak baik tu, dia bawa ke arah yang tak baik. Sebab kadang-kadang bukan kerana dia sengaja, tapi kerana dia jahil. Ini kena susah hati. You susah hati ke apa? Jom kita healing lah. Jom healing kat mana? Kita pergilah karaoke. Sana kita jumpa orang yang happy-happy dan sebagainya. Pergilah sana. Mula-mula sikit, lama-lama terbawa.
darah. Betul ini. Saya ada masalah keluarga. Masalah keluarga lah. Macam mana gini. Dia pun cerita. Oh, kalau begitu saya ada kawan. Kawan tu lelaki. Dia ada kebakaran. Kita bawa. Dia pergi kawan lelaki tu yang menyebabkan kita makin jauh lagi daripada masalah yang sebenar. Boleh faham itu yang saya bawa contoh betapa seorang tu kawan baik dengan beruang. Jalan bersama. Sampai satu ketika dia ngantuk. Dia tertidurlah di bawah pokok. Beruang ni jaga betul-betul. Tiba-tiba seekor nyamuk gigit dia dekat muka dia. Beruang ni sayang tuan dia. Nak tamparlah nyamuk tu. Tapi bila dia tampar, habislah muka tuan dia. Betul? Dalam keadaan dia nak kebaikan, tetapi dia memberi kejahatan. Jadi beginilah ibu, saya bagi tahu dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak jadi baik, pastikan circle kita baik, network kita baik. Boleh faham network kita ni termasuklah dengar Facebook kita, siapa yang kita selalu share, siapa yang kita ikutkan, TikTok kita. Sekarang kan saya cakap ni, ibu-ibu yang sophisticated ni yang ada TikTok ni kalau kita tengok satu, dia akan keluar sama je dia punya subjek. Boleh faham dia akan lagi kita tergalit. Itu subhanallah. Begitu juga grup WhatsApp kita, kita kena tengok ada kat grup WhatsApp ni, ada tak pesan memesan dalam kebenaran, ada tak pesan memesan kerana kesabaran, ada tak? Kalau tak ada, left group. Sebab itu akan melalai. Tak ada apa-apa, saya baca suka-suka. Tak. Jangan kata begitu. Sebab semuanya akan berkesan. Sebab dia masuk dalam, kalau istilah psikologi, subconscious mind kita. Contoh, kalau kita tengok benda tu selalu, selalu kita tengok, senantiasa kita tengok, dia masuk ke hati kita. Boleh faham Kalau saya minta, boleh test ni. Cuba cakap kucing 100 kali. Laju-laju. Kucing. Saya terjah dengan satu soalan. Yang mana besar, harimau ke kucing? Kita akan jawab kucing. Sebab dia tubi-tubi tu, dia akan masuk ke hati. Boleh faham Apa yang kita tengok, apa yang kita baca, setengah orang tengok dalam TikTok dia, dalam grup WhatsApp dia, semua tentang, minta maaf masak je. Bukan salah masak, tapi saat masak aja kan dan sebagainya. Jadi fikiran dia pada makanan, betul. Kalau dalam kaedah tasawuf, Ustaz Mahathir Haji Jol huraikan kitab dalam Penawar Hati, antara sifat mazmum banyak makan. Tapi kalau kita ada ilmu dalam ini, aku ni ada resipi ni. Yang ini aku nak jamu anak-anak aku. Yang ni nak jamu isteri, anak-anak ataupun jiran-jiran. Ni dah jadi ibadah pula. Betul tak? Ini penting. Tapi kalau kita tengok itu, ada tempat macam-macam. Kalau tentang hobi ikan saya tengok sekali pergi tu, keluar ikan aja. Macam mana ikan akuarium macam ni, gini. Dia cerita ikan aja, subhanallah. Sampai berjam-jam kita layan ikan. Sampai tak sempat kita nak mengkaji bagaimana ilmu-ilmu daripada pembuat ikan. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena tengok jadi ini. Sebab itu subhanallah kita kena biasa senantiasa buat baik. Jangan jemu. Itu yang dikata kebenaran dengan kesabaran dia tak boleh dipisahkan. Benar mesti sabar. Kalau kita ada kebenaran tak sabar, tak boleh juga kita nak didik hati kita. Mesti benar dan sabar, insya-Allah. Sebab itu cuba tengok bagaimana cerita seorang pembunuh yang saya selalu cerita. Dah bunuh 100 orang. Dia tanya kepada seorang alim berbanding dengan seorang abid. Sebelum tu dia dah bunuh 99 orang. Dia tanya kepada abid. Abid ni siapa? Ahli ibadah. Dalam hadis akhir zaman kata, antara kerosakan di akhir zaman ialah ubadun jahilun. Ahli ibadah yang jahil. Ubadun juhalun. Ahli ibadah yang jahil. Dia kuat ibadat.
semayang kuat, tetapi tak ada ilmu. Ya? Sehingga bila orang yang dah bunuh 99 orang ni, jumpa dia, boleh tak bertaubat? Dia kata, no way. Tak boleh taubat lagi. You dah bunuh 99 orang. Tak ada harapan lagi. Akhirnya dia kena bunuh. Baru dia jumpa orang alim kata, dengar orang alim kata, kamu pergi ke satu tempat, bertaubat di sana. Ya, saya tak mau cerita dalam perjalanan tu dah mati, selalu kita dengar, betul tak? Kenapa orang alim ni pergi satu tempat? Bukan dekat sini. Kenapa pergi satu tempat? Sedangkan taubat boleh dilakukan di mana-mana saja. Tetapi kenapa orang alim ni kata pergi satu tempat? Kerana itu nak ubah circle kita, nak ubah network kita. Boleh faham ya? Kita nak tempat duduk yang baru. Circle kita. Habis kena pindah lah daripada Shah Alam ni. Yang duduk Shah Alam kalau kita nampak, bukan maksud gitu ya. Circle kita ini, ya, kita kena cari circle-circle yang baik lah. Datang majlis ni baik. Bukan sekedar kita datang majlis ilmu ni, balik. Buat aktiviti. Ya. Kemudian teman yang baik. Kita ada lingkungan yang baik, bi'ah solehah. Yang kedua, kita ada teman yang baik. Kemudian kita ada program yang baik. Yang keempat, kita ada mentor atau guru yang baik. Ni cara kita nak berubah. Nak jadi baik. Dengar apa dia? Pertama, lingkungan yang baik. Bi'ah solehah. Mesti ada. Yang kedua, teman-teman yang baik. Yang teman ini, kalau kita lalai, dia ingatkan kita. Dia kadang-kadang dia cakap, pelan-pelan I nampak, minta maaf lah kalau saya cakap ni, mungkin you kecil hati. Tapi tudung you makin singkat lah sejak akhir ni. Begitu gitu dia kata, tudung you makin singkat. Dulu you labuh, tapi sekarang ni dah makin singkat. Betul. Dia kata gitu. Jadi kita ni dalam aurat ni macam ni. Suka tak kita? Suka. Tapi pahit tak? Pahit. Betul lah kan? Kita. Jadi ini betul. Jadi kawan-kawan yang nak mengingatkan, apa dia teman yang baik? Salah satu syarat orang tu nak diberi kebaikan ialah diberi teman yang baik. Ketika dia ingat, kawan tu membantu. Ketika dia lupa, kawan tu mengingatkan. Itu syarat dia. Sekali lagi syarat kita nak jadi baik, antara dalam hadis mengatakan ialah Allah kurniakan kita kawan yang baik. Kawan yang baik tu ada dua sifat. Ketika kita ingat, dia membantu. Tolong bantu kita. I rasa saya nak buat sedekah lah. Rasanya nak bagi Al-Quran lah. Saya rasa nak bagi pakaian-pakaian lama dia. You tahu tak? Ada kat sini. Kita boleh bagi ni nombor telefon dia, ni WhatsApp dia. Itu. Bila kita ingat, dia membantu. Tapi bila kita alpa dan lupa, dia mengingatkan. Tak boleh macam ni. Gitu. Jadi, subhanallah, ini penting. Ini penting dalam kita. Tapi kalau kita kawan-kawan dengan circle-circle yang tak ini, minta maaf cerita dia tentang nak cantik, I nampak you punya badan sekarang dah lebar sikit lah. Dah berisi sikit. Masa tu kita dah gabra dah. Betul. I nampak you ada dekat mata you bawah ada bubble sikit dah. Nampak you kena. Ni ada satu produk yang baik. Dia akan cerita macam tu saja. Boleh faham Dia cerita tentang nak cantik, nak enjoy. You tahu tak? Last month saya pergi dengan anak-anak saya satu tempat makan macam tu, cerita tentang makan, tentang ini, tentang hobi dan sebagainya. Tak salah, tetapi itu jangan sampai sampai kita melupakan tanggungjawab kita yang asasi, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr tadi. Boleh faham maksud saya? Ni penting. Kadang-kadang kita bergaul dengan anak-anak kita pun begitulah. Anak-anak kita balik bersembang dari satu kerja, satu pergi, satu episod ke satu episod. Tak masuk pun satu bab yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tahu? Macam mana kamu didik anak kamu? Ada kenalkan Allah ke? Kenalkan Allah ni macam mana Umi? Macam ni. Bawa dia, ini Allah. Allah yang menjadikan. Kalau ni apa, alam ni Allah yang menciptakan. Begitu kan. Tapi kalau kita 3-4 jam kita bergaul dengan anak-anak kita, satu input dakwah pun tak masuk, jadi apa? Lara. Boleh faham maksud saya? Ini hidupkan jiwa da'i kita selalu ketika kita dalam hidup. Itu
Boleh faham Cuba kita tengok Saya dah pergi kepada ada satu ketika seorang pembunuh tu saya dah sebut dah. Tengok bahagian bawah, paragraf yang paling bawah, muka surat 65. Betapa ramai orang yang telah bercita-cita untuk merubah diri ke arah positif tetapi digagalkan oleh individu di sekelilingnya yang masih negatif. Tindakan paling penting namun mungkin sangat menyakitkan ialah berpisah daripada toxic people. Yang ini individu yang beracun itu. Tahu toxic people? Toxic people ni dia penuh racun. Sebelum saya ceritakan toxic people ni, saya nak bagi tahu satu istilah. Ambil self-sabotaging habit. Self-sabotaging habit. Iaitu habit sabotage diri kita sendiri. Betul Dengar macam mana? Kita ni dalam 24 jam, kaum ibu, dengar saya bagi simple-simple. Bukan nak belajar tentang psikologi tinggi-tinggi sangat. Kita dalam masa 24 jam, kita lebih banyak bercakap kepada diri kita sendiri berbanding kita bercakap dengan orang lain. Nama percakapan itu ialah self-talk. 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 Itu bercakap. Ketika saya bercakap dengan puan-puan sekarang, puan-puan sedang bercakap dengan diri puan-puan. Betul tak? Ada self-talk. Nama lain ialah inner voice. Inner voice. Suara dalaman kita. Atau suara hati kita. Dengar Toxic people ni, dengar dia mula dengan self-sabotaging habit. Bila 90% daripada percakapan dirinya terhadap dirinya sendiri negatif. Negatif saja. Kalau dengar kuliah-kuliah macam ni kata macam mana dalam dari diri dia kata boleh dengar je lah tapi tak boleh ubah ni. Memang dia dah awal lagi orang Melayu kata belum bertolak dah balik dah. Belum bertolak lagi dah balik dah. Boleh faham gitu. Tak boleh. Sorry lah. Dulu tahun 2015 pun aku buat azam macam ni tapi kalah juga. Boleh faham Dia dah dulukan kegagalan tu. Dah dulukan dia punya negatif tu dia. Boleh faham Sepatutnya dengar kita perlu sangka baik. Pertama, bukan sangka baik dengan orang dulu. Sangka baik dengan Allah. Satu lagi sangka baik terhadap diri kita sendiri. Sangka baik dengan Allah ni, Allah akan bagi jalan insya-Allah. Aku nak jadi baik. Selangkah Allah, aku menuju Allah. Allah datang kepada aku 1000 langkah. Dalam hadis kursi. Kalau kita datang kepada Allah secara berjalan, Allah datang kepada aku secara berlari. Sangka baik. Boleh faham Itu satu. Yang kedua, sangka baik terhadap diri kita sendiri. Aku mampu jadi baik. Aku boleh jadi baik. Tak apa. Kalau riak tu, riak tu ialah kita mempamerkan amalan kita. Ini dalam hati kita. Kita sangka baik terhadap diri kita ni macam mana? Aku mampu, aku boleh jadi baik. Ujuk pula, kalau kita rasa diri kita baik, ini kita bagi harapan pada diri kita, kita boleh jadi baik. Tak jadi baik lagi, boleh jadi baik. Boleh faham maksud saya? Bagi harapan. Jadi bila ada inner voice yang macam tu, bila ada kita lepas daripada self-sabotaging habit. Tapi katalah, kita ni ada sentiasa perkara macam tu dalam diri kita. Akhirnya dari self-sabotaging habit, jadi toxic people. Toxic people ni, mula dia bercakap dengan orang sebelah. Kita hadir dalam majlis ilmu ni lama dah, tapi tak berubah-ubah kan? Tak ada apalah. Begitu Kalau kita ni dah buat macam-macam tapi tak ada. Dia mula nak transfer, nak pindahkan rasa negatif tu kepada orang lain. Boleh faham Ini yang dia kata toxic people. Jadi toxic people ni yang kita kena keluarkan. Pernah tak kita jumpa orang, daripada perkataan yang pertama kita jumpa dia sampailah kita berpisah dengan dia, semua negatif je. Kita negatif, masalah je, masalah. Jadi kita macam tu. Jadi ini toxic people. Okey, jadi kita kena berpisah. Tapi apa yang saya sebutkan itu, berpisah bukan artinya memutuskan.
terus silaturahim. Itu adalah perbuatan yang dilarang. Walaupun begitu, letakkan mereka dalam jarak yang tertentu, bukan memutuskan tetapi menjauhkan ataupun menjarakkan. Boleh faham maksud saya? Kadang-kadang kita jumpa individu kita, sama ada ipar duai kita ke adik-beradik kita yang toxic people. Kalau jumpa dia je, mesti cerita mak mentua dia jahat. Pernah tak? Dia punya repeat itu je. Dia punya repetition. Mak mentua aku gini lah, gini. Kita jumpa dia macam tu lah ceritanya. Betul lah Jadi, kita masuk tak grup, boleh tak kita kata, jangan cakap itu. Tak boleh, jarakkan. Boleh faham Jarang-jarang jumpa dia. Ada tak macam tu? Saya tanya. Ada tak? Ada. Tentang mak mentua, kadang-kadang tentang isteri, kadang-kadang tentang anak dan sebagainya. Jadi tu. Okey. Ini teman darjah tinggi. Selain daripada itu, berhati-hatilah dengan dunia yang kita miliki. Dunia bukan milik kita sebenarnya. Ia hanya pinjaman. Di dunia, hanya sama ada dalam bentuk aset ke, wang ringgit ke, jawatan, kerjaya ke dan sebagainya. Itu alat semata-mata. Dengar Saya kata awal-awal tadi, yang membelenggu sayap kita untuk terbang menuju daerah tinggi apa dia? Dua. Apa dia? Dunia dan manusia. Tadi saya dah cakap tentang manusia, betul? Dah cakap tentang manusia. Manusia yang menghalang kita daripada kita nak terbang ke daerah tinggi untuk dapat keridhaan Allah. Sama ada kawan-kawan kita yang toksik, saudara kita yang ataupun yang lain-lain tu, itu. Tapi bukan untuk memutuskan tapi menjarakkan. Yang kedua, yang menyebabkan kita tak boleh terbang ke daerah tinggi ialah dunia yang kita miliki. Okey, sekarang dengar Dunia ni kita mesti letakkan sebagai alat, bukan matlamat. Selagi kita letakkan dunia ni sebagai alat, bukan matlamat, selagi itu dunia tu selamat. Kalau kita letakkan dunia ni sebagai matlamat, maka kita akan gagal. Macam mana? Contohnya, saya dah katakan tadi, duit, wang, dunia tak? Dunia. Tapi kalau kita letakkan dia sebagai alat, alat untuk apa? Alat untuk ibadah kepada Allah. Dia jadi baik. Maksudnya, duit ada kita ni, mula-mula kita gunakan untuk menyara keluarga kita. Betul. Kalau orang lelaki lah. Orang perempuan, sedekah pada keluarga dia. Kemudian duit ni digunakan untuk, minta kata, kebaikan. Jadikan sedekah. Jadikan infak di jalan Allah. Duit ni untuk apa? Yang itu, duit sebagai matlamat ke alat? Itu alat. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita genggam duit ni jadi matlamat, kita tak gunakan dia sebagai alat, yang ini akan menyebabkan kita tak boleh terbang ke daerah tinggi. Boleh faham? Matlamat kita dunia je. Dunia je. Jadi, saya berhentikan dekat sini. Saya berkata, untuk bahagia, saya akan buka soalan 5 minit. Jangan rasa memiliki, jangan rasa dimiliki. Untuk bahagia dalam hidup. Untuk terbang ke daerah tinggi, jangan rasa memiliki. Jangan rasa memiliki. Harta kita ini semua pinjaman. Semua. Pinjaman. Tapi kita kena jaga harta. Sebab di samping pinjaman, dia amanah. Boleh Dia pinjaman, amanah. Anak-anak kita macam mana? Pinjaman dan juga amanah daripada Allah. Ini penting. Supaya kita letakkan harta ini sebagai pinjaman dan amanah, supaya kita tak letakkan di hati kita. Tapi bukan berarti kita tak sayang dia. Sayang, tetapi sebagai alat semata-mata. Bukan matlamat. Macam mana nak fahamkan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kan ceritanya bagaimana bila dia jaga anak dia yang sakit, tiba-tiba suami dia balik daripada musafir, tapi sebelum suami dia balik, anak dia dah meninggal dunia. Dia tak cakap dulu. Dia simpan berita tu. Dia layan suami dia bagus dan sebagainya. Besok dia cakap dekat suaminya, abang,
Wahai suamiku, macam mana pandangan engkau kalau ada jiran yang meminjamkan, kita pinjam barang kat jiran kita, lepas tu bila sampai tempohnya dia minta balik. Macam mana? Jadi suaminya kata kena bagi balik lah, bukan milik kita. Waktu tu dia masuk. Anak kita dah meninggal, anak kita bukan milik kita, Allah dah ambil. Betul? Wah, terkejutlah ayah. Jadi inilah sifat kita. Walaupun kita jaga. Contoh, tapi bukan tak sayang. Sayang. Tapi kita rasa itu bukan milik kita. Contoh macam mana? Katalah. Kita ni nursery. Jaga nursery. Kan? Kita ni jaga nursery lah, ibu nursery. Orang hantar anak. Kita buat anak tu macam anak kita sendiri. Sayang dia. Kita tak dera dia. Kita bagi kasih sayang. Jaga makan minum dia. Betul. Pukul 6 nanti, ada orang, ibu bapa dia ambil. Kerana tanpa sayang tak nak bagi. Anak, simpan, saya sayang sangat anak saya. Tak boleh. Walaupun kau dah jaga macam anak sendiri, tapi itu bukan anak kamu. Kena bagi. Macam itulah. Kita. Jangan rasa memiliki. Jangan rasa memiliki. Yang kedua, jangan rasa dimiliki. Jangan rasa dimiliki. Dimiliki siapa? Kalau kita rasa dimiliki oleh suami, kita dimiliki oleh lain. Memang kita mesti rasa dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu je. Jadi untuk bahagia jangan rasa memiliki, jangan saja dimiliki. Semua anggap ada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Okey. Tolong ambil bahagian akhir daripada perenggan ini. Telitilah baik-baik, adakah dunia yang sedang kita usahakan ini menghalang kita daripada melakukan kebaikan dan kebajikan? Jika jawapannya ya, maka lepaskanlah. Inilah yang dilakukan oleh seorang sahabat bernama Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang berkata, aku mengislamkan diriku di hadapan Rasulullah SAW ketika aku ingin ibadah dan perniagaan dapat terhimpun dalam diriku, tetapi ternyata tidak berhasil. Lalu aku meletakkan perniagaanku sebagai sampingan agar aku dapat lebih banyak beribadah kepada Allah. Ini. Dia ada, dalam perniagaan ni kita ada dua mazhab. Mazhab bukan mazhab fiqah, fahaman. Satu Abu Darda, satu Abdul Rahman bin Auf. Abu Darda ni, dia seorang sahabat. Bila dia meniaga, dia tidak boleh fokus. Dia teringat kepada perniagaannya dengan dia peringat nak dekatkan dengan Allah. Akhirnya timbul konflik dalam jiwa dia. Boleh? Akhirnya dia buat apa? Dia jadikan perniagaan tu sebagai sampingan, yang utamanya Allah, ibadah. Boleh faham Ini mazhab Abu Darda. Jadi bila sampingan, taklah kaya sangat. Betul? Abu Darda ada kaya? Tak. Tapi satu mazhab lagi ialah Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni, dia berpegang boleh, dia hati dia kuat untuk ibadah dan juga perniagaan, dia boleh tanggung, tak ada masalah. Boleh faham maksud saya? Akhirnya dia boleh mengumpulkan dua-dua tu dan dia tidak, misalnya kata, dia tidak terjejas pengibadatannya kepada Allah. Kerana apa? Kerana perniagaannya, dia tak terjejas. Boleh faham Dalam pengalaman saya, ada jumpa dua orang ahli perniagaan. Satu perniagaan dia biasa-biasa. Saya tanya, kenapa perniagaan ni taklah besar sangat, taklah kecil sangat, sedang-sedang saja kan? Dia kata, aku tak nak banyak hisap nanti. Aku tak nak banyak hisap. Kerana hisap tu, kata Saidina Ali, dunia ni aku tak suka sebab halalnya dihisap, haramnya diazab. Ambil kata-kata ni Dunia ni, kata Saidina Ali, aku tak nak ambil banyak sangat kerana halalnya dihisap. Allah tanya semua kita. Halalnya dihisap. Kalau kita balik daripada luar negara, banyak beli barang, betul. Kat custom, panjanglah cerita dia. Kita telefon kawan kita bawa hand luggage dia dah sampai rumah dah. Dah minum dah. Kau kat mana? Dah minum dah kat ni dengan keluarga ni. Kau dekat mana? Aku masih airport lagi. Custom. Begitulah. Ada orang yang berfikir macam tu. Dia tak mau banyak hisap. Walaupun halal. Sekali lagi semua tu keluar. Semua custom tu semua keluar. Tapi lama je. Dia tak mau lama dihisap. Boleh faham Tapi
Ya, ada orang yang berniaga, dia niatkan nak bayar zakat banyak. Boleh faham? Tadi takut hisap. Yang ini nak bayar zakat banyak. Betul? Jadi boleh kita katakan orang yang nak bayar zakat banyak ni, kalau perniagaan dia makin maju, makin banyak zakat dia. Ini siapa? Abdul Rahman bin Auf. Yang dia kata takut dihisap banyak ni siapa? Abu Darda. Boleh faham maksud saya? Jadi begitulah. Jadi kaum ibu saya pesankanlah, kalau ada pakaian yang dah tak dipakai 40 hari, jangan simpan. Nanti hisap. 40 hari tak pakai. Artinya kita tak perlu kan tu. Apa lagi? Periuk-periuk kita. Kadang-kadang benda baru datang, beli. Yang periuk dulu simpan semua. Benda tu dihisap. Okay? Kalau 40 hari kita tak pakai, carilah tempat. Pakai, bagilah. Okay? Supaya kita tukar periuk tu jadi pahala. Tukar baju tu jadi pahala. Kita letakkan itu tadi, dunia ni sebagai alat, redha Allah tu sebagai matlamat. Itu selalu orang kata, di dunia letakkan di tangan, akhirat itu di hati. Jadi bila dunia di tangan, kita boleh bagi-bagi. Akhirat tu kita simpan di hati, kita pegang tu. Itu satu pahaman. Tetapi dengar, biarlah ada dunia di tangan. Kalau dunia tak ada di tangan, macam mana kita nak bagi-bagi, betul tak? Jadi carilah bagi. Asalkan kereta kita apa saja jadi alat, bukan jadi matlamat. Ini penting untuk kita selamatkan. Jadi dengannya barulah kita boleh terbang ke daerah tinggi, menuju daerah tinggi. Okey, sebagai apa ni, nak ulang kaji sikit, apa yang menghalang kita daripada terbang menuju daerah tinggi? Dunia dan manusia. Manusia, cintalah kerana Allah, tak ada masalah. Bukan letakkan nombor satu. Cinta suami kerana Allah. Tapi cinta Allah nombor satu. Cinta kerana Allah nombor dua. Betul? Dunia, macam mana? Bukan tinggal dunia, tapi jadikan dunia itu akhirat. Dengan apa? Jadi kita letakkan dia sebagai alat untuk mencapai matlamat, insya-Allah. Barulah kita boleh pergi ke daerah tinggi, insya-Allah. Okey? Itu saja. Kalau ada pertanyaan apa-apa, insya-Allah kita masih ada lagi 5-6 minit. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Toksik ni boleh jadi pertama, ya, kerana pertama dia tak hadir majlis ilmu. Toksik ni mula daripada hadir gelap. Dengar kalau kita 7 hari tak hadir majlis ilmu, hati kita gelap. Ada setengah 40 hari. Bayangkan kalau seorang tu tak hadir majlis ilmu. Kan ilmu tu nur. Ya. Jadi itu satu. Itu sebab tak hadir majlis ilmu, hati gelap. Yang kedua, kenapa toksik? Banyak buat dosa. Banyak buat dosa. Tapi ingat dosa yang kita buat ni, dia akan menggelapkan hati. Dalam istilah Islam ni ada ron. Ron ni, bila kita buat dosa ada titik hitam. Bila ada titik hitam, makin banyak jadi gelap. Dan berhati-hati dengan dosa kecil. Kita tak buat, kadang-kadang zina, kita tak buat benda-benda yang lain ni kan. Tapi dosa kecil ni. Dosa kecil ni kita lazimi, lama-lama dia akan menggelapkan hati. 3. Dosa. Ini kena jaga. Yang ketiga, hati boleh gelap apabila kita bergaul dengan orang-orang toksik tadi. Kena ubahlah circle kita. Kena ubahlah. Grup WhatsApp kita kena ubah. Kawan-kawan rapat kita dan sebagainya. Kena ubah. Kena ubah apa yang kita like, apa yang kita share, kena ubah. Kalau tidak, kita akan tergoda untuk itu. Jadi kita jadi toxic people. Okey, ada tanya lagi? Okey, orang yang rapat dengan toxic people, macam mana nak buat? Siapa toxic people? Suami kita. Isteri kita kadang-kadang toxic people. Macam mana kita nak buang? Macam mana nak daratkan? Macam mana dia dah rapat dengan kita? Pertama, kena doakan. Kena doakan. Kena doakan. Malam-malam bangun, menangis-nangis doakan suami kita. Malam-malam bangun, menangis-nangis doakan anak kita. Itu satu, malam-malam. Yang kedua, dalam majlis ilmu ni, saya katakan dulu kan, majlis ilmu ni barakah kan? Ingat. Kita ingat.
Ya Allah, dalam majlis ni, Ya Allah, berkat majlis ilmu ni, aku niatkan supaya anakku jadi baik. Itu satu. Ya, okey. Adik. Okay. Yang ketiga, bersedekah kepada orang yang toksik tadi. Sebab tu, ni diajar, isteri ni, banyak yang nusush pada suami. Salah satu cara untuk kita menyelamatkan isteri kita, kita bersedekah bagi pihak isteri kita. Ini bagi orang perempuan lah, bagi orang lelaki. Jadi bagi kita kalau berhadapan dengan suami, boleh juga kita bersedekah untuk suami kita. Ya Allah, aku sedekah ni, Ya Allah, RM50 ni. Mudah-mudahan suami aku jadilah suami yang soleh. Gitu. Gitu. Ya. Baik. Tu saya kata dulu. Pertama, kita minta cinta Allah. Yang kedua, kita minta cinta orang yang mencintai Allah. Saya ingat tak lagi, kalau suami kita nampak dia tu bukan orang yang mencintai Allah, tolong doakan supaya dia menjadi orang yang mencintai Allah. Bukan, Ya Allah tukarlah. Macam mana nak tukar? Gitu Betul. Gitu. Subhanallah. Kita jaga Dan pahala sabar untuk kita berdepan dengannya. Dapat pahala sabar. Sebab itu dikatakan dalam hadis, siapa yang bersabar atas perangai isterinya, dia dapat pahala Nabi Ayub. Bersabar dengan isterinya. Betul. Ni. Jadi, ada masalah dalam hidup untuk diselesaikan. Tapi ada masalah dalam hidup yang kita terpaksa live with. Live with tau. Hidup dengan masalah tu. Okay. Tadi, suami kita, toxic people, umur berapa dah 60. Kita boleh bersabar dia 30 tahun, 40 tahun lebih kan. Apalah, itulah saluran pahala kepada dia. Kalau tak ada dia, tak adalah kita merintih dengan Allah. Betul? Itu dia kata, ada masalah yang bukan untuk diselesaikan. Tapi ada masalah yang kita kena hidup dengannya, yang itu adalah saluran untuk kita mendapat pahala dan saluran untuk kita merintih kepada Allah. Boleh faham maksud saya? Contoh lagi, kita kena kanser. Tahap 4. Ada penyelesaian. Kita kena live with. Kita kena hidup dengannya. Macam mana dah kena kanser tahap 4? Oh, yang pertama aku kena positif. Buat kerja kebajikan dan sebagainya. Buat benda ni. Sibukkan diri macam mana. Jadi kita kena live with. Tak semua kita boleh selesaikan. Ada masalah yang kita kena hidup dengannya. Yang mana saya pengai 2 Pertama, itu adalah pahala untuk kita. Pahala sabar. Yang kedua, untuk apa? Untuk kita menjadi saluran kita merintih kepada Allah. Kalau tak ada dia tu, tak adalah kita tahajud. Semua senang, betul? Tak adalah kita menangis kerana Allah. Bila ada masalah dengan dia tu, adalah punca kita nak menangis, nak merintih dan sebagainya. Boleh? InsyaAllah. Itulah. Ya. 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 Macam mana? Dia negatif dia untuk diri dia ke dia dengan orang lain juga? Okey. Faham. Ini kembali kepada cerita kita dulu. Cerita kita, ada seorang wanita yang siangnya puasa sunat, yang malamnya tahajud, tapi lidahnya menyakiti hati jiran-jirannya. Orang tanya kepada Rasulullah, macam mana keadaan wanita tu? Rasulullah jawab, la khaira fiha wa hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan bagi dia ahli neraka. Walaupun baca surah Kahfi lah, walaupun baca apa je, walaupun harta melimpah, tapi kalau kita menyakiti orang lain dengan lidah kita, itu tak ada akhlak. Saya dah katakan akhlak ni buah kepada ibadah. Ibadah macam pohon. Iman macam benih. Bila tanam iman dan amal soleh. Amal soleh tu dia punya pokok. Pokok tu ada buah. Buah tu akhlak. Macam mana kalau kita tanam
100 pokok rambutan tapi tak berbuah. Macam tak tanam pokok lah. Tapi ada orang lain tanam sepohon je rambutan, berbuah. Lebih baik daripada sepohon dia tanam berbuah daripada yang 100 pohon tak berbuah. Betul tak? Jadi tanda, dengar akhlak kita, tanda ibadah kita diterima oleh Allah, dia melahirkan akhlak yang baik. Sebab tu berhati-hati dengan toxic people. Artinya akhlak dia tak ada. Bila akhlak tak ada, ibadah dia sebenarnya tak berbuah. Macam tidak beribadah. Itu je lah. Jadi itu yang saya kata. Jangan kita tengok tadi, makin dia buat macam tu, dia kaya. Makin baik tu, dia ternama. Makin tak sah. Dengar saya awal-awal saya kata, kalau Allah nak kebaikan bagi kita, Allah bagi akhlak yang baik. Allah bagi iman. Allah bagi Islam. Itu tanda Allah. Tapi kalau kita kata tanda seorang tu Allah nak bagi kebaikan, dia bagi kaya, dia bagi harta, dia bagi kuasa, dia bagi rupa. Tak. Sebab Allah bagi juga harta kepada Qarun. Allah bagi juga harta kepada siapa? Kepada kuasa kepada Fir'aun, Namrud. Allah bagi juga rupa yang cantik kepada Ummu Jamil, isteri kepada Abu Lahab. Jadi kalau harta dan kuasa, kalau rupa ni Allah boleh bagi orang yang Allah sayang, orang yang Allah benci. Nabi Yusuf cantik, Allah bagi dia dengan keadaan sayang. Tapi Ummu Jamil cantik, tapi Allah bagi dalam keadaan benci. Boleh faham Rasulullah jadi penguasa, jadi pemerintah Madinah, jadi ketua negara. Fir'aun jadi ketua negara, tapi Allah bagi kepada Rasulullah dalam keadaan baik, yang ini istidraj. Jadi dengar, ukuran dunia bukan ukuran Allah sayang. Tapi ukuran yang Allah sayang bila Allah bagi hidayah, bagi kita datang masjid, bagi kita dalam duduk majlis ilmu. Ini yang lebih. Boleh faham maksud saya? Jadi jangan jealous lah. Orang dibagi kaya, bagi harta dan sebagainya. Tak. Jangan. Ini kadang-kadang kita sakit jiwa hari ni. Datang ni tak kaya-kaya pun. Tengok dalam media sosial, orang ni terus ini. Kita rasa macam inferior kan? Tak payah nak inferior. InsyaAllah. Ya. Tak apa. Ingat lagi 5 minit Ya. Ya, itulah macam mana itulah yang saya kata tadi, doa. Lepas tu jangan memutuskan silaturahim. Saya kata jarakkan saja. Dan kalau kita mampu mengubah, itu yang kata dakwah. Boleh kita dakwah orang toksik macam mana pun. Siapa yang lebih toksik daripada kalau kita tengok orang-orang jahiliah, tu toksik lah. Tapi Rasulullah berdakwah. Boleh faham? Ya. Jangan fikir nak mengubah orang, fikir nak mengubah diri kita. Perubahan kita yang boleh merubah orang lain. Jangan fikir nak macam mana saya duduk dengan dia nak ubah. Tak, fikir dia macam ni. Pertama, kita fikir bukan nak merubah dia. Satu, fikir jangan dia merubah kita. Satu. Yang kedua, kita doa lah supaya insyaAllah dengan perubahan kita boleh merubah dia. Ya? Maafkan. Boleh lah kalau boleh. Nanti kita sebut nanti memaafkan tu apa artinya. Ya, insyaAllah. Okey, itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita kekuatan untuk kita mengamalkan ilmu setelah Allah beri kekuatan untuk kita mendapat ilmu. Ya, insyaAllah apa selepas ilmu tu yang lebih penting. Ya, bukan saja ilmu tu penting, tapi apa selepas tu, iaitu mesti diiringi dengan amal, insyaAllah. Mudah-mudahan. Wabillahi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Siapa yang inginkan lagi buku ada kat luar, insyaAllah. Seperti air yang mengalir. Habis dah.